محمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah saya akan memperkatakan satu tajuk yang berkaitan dengan yaqazah, iaitu satu persoalan yang pada pandangan saya ianya perlu diberi pencerahan, diberi kefahaman sehingga rakyat Malaysia umumnya, khususnya yang beragama Islam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sejarah Islam telah menunjukkan bahawa dalam isu persoalan yaqazah ini terdapat ulama-ulama yang menerima dan ada yang menolak. Tetapi yang sedihnya, kelompok yang menolak ini sampai menuduh orang yang beryaqazah itu akidahnya rosak atau sesat dan menyesatkan. Sebagai mukadimahnya, kebangkitan Islam di akhir zaman sangatlah terkait dengan perkara-perkara yang undoubtable. Saya guna istilah tu. Yang tak diduga dan unsangkable. Percaya atau tidak, ianya juga terkait dengan ilmu tauhid peringkat tinggi. Maknanya kalau tauhid kita tidak mendalam, kita memahami tauhid atau ilmu tauhid secara biasa saja, maka sukar bagi kita untuk membenarkan bahawa yaqazah itu boleh berlaku. Seterusnya, kebangkitan Islam di akhir zaman ini terkait dengan istilah-istilah seperti Mujaddid, Sahibuz Zaman, Ketua Wali Allah, Ketua Arif Billah, Roh Muqaddasah Mutasarrif. Juga terkait dengan istilah bantuan ghaib seperti mimpi yang benar, firasat, ilham, kasyaf, yaqazah dan lain-lain lagi yang seumpamanya. Dan untuk makluman kita semua, sebagai umat Islam, khususnya di Malaysia, negara yang tercinta ini, sepatutnya kita telah pun faham bahawa dalam negara kita ini ada ustaz-ustaz, ada pendakwah, ada ulama yang kita sebut sebagai ustaz Wahabi atau golongan Wahabi, di mana mereka ini sangatlah tidak bersetuju, sangatlah mahu menolak istilah-istilah ataupun ungkapan-ungkapan yang saya gunakan tadi. Jadi, sebahagian besar, kalau tidak semua, saya katakan sebahagian besar daripada ustaz-ustaz Wahabi, ulama-ulama Wahabi ini tuan-tuan, tidak meyakini persoalan firasat, ilham, kasyaf, yaqazah dan seumpamanya. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan, apakah benar ada di antara ustaz-ustaz Wahabi ni atau golongan Wahabi ni atau ulama Wahabi ni, apakah kita sering dengar mereka ini memperkatakan tentang mimpi yang benar, tentang firasat, ilham, kasyaf, yaqazah? Adakah ustaz-ustaz mereka mengalami pengalaman ini? Mendapat ilham, kasyaf, yaqazah? Kita jarang dengar. Jarang sangat-sangat kita mendengar bahawa ustaz-ustaz Wahabi ni mengalami ataupun mendapat pengalaman yaqazah, ilham, firasat dan sebagainya. Oleh kerana itu, saya menyimpulkan, kita boleh menyimpulkan bahawa bila disebut Ustaz Wahabi ni,
mereka lebih berkecenderungan untuk menolak akan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ajaib ini, yang disebut sebagai khawarikul adah ini. Kepada golongan yang berfaham aswaja, ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ini, sepatutnya istilah-istilah yang saya sebutkan tadi tidaklah asing bagi kita. Maknanya kita biasa dengan istilah tersebut dan kita boleh menerima perkara yakazah ini. Tak sukar untuk kita menerima perkara ini boleh berlaku, mungkin berlaku, harus berlaku. Tetapi andai kata perkara yang saya sebutkan tadi sangat susah untuk kita terima. Ini pula Ustaz Aswaja, ulama Aswaja, susah pula terima. Bila sebut karamah, ilham, kasyaf, sukar nak terima pula. Atau kita sering pertikaikan. Jadi ini bermakna seolah-olah kita ini satu kapal dengan golongan Wahabi. Dan ini membawa maksud apa tuan-tuan? Ada benda, ada perkara yang tak kena dengan diri kita. Inilah dia gambaran akhir zaman tuan-tuan. Untuk melanjutkan tajuk berkaitan dengan menjawab isu yakazah ni yang berlaku dalam negara kita ini, saya suka menyebutkan bahawa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Semua orang tahu. Yang mencakupi perkara yang kecil dan besar. Ada yang mudah, ada yang sukar. Dan ada yang tersurat dan juga yang tersirat. Jadi contoh yang kecil, perkara yang berlaku dalam agama kita ni lah, agama Islam. Perkara yang kecil contohnya apa? Membaca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Benda ini yang kelihatannya kecil. Pada lahiriahnya nampak macam mudah je lah. Contoh yang besar pula, iaitu mengurus, mentadbir sebuah negara yang termasuk juga mencakupi hal-hal yang berkaitan dengan rakyat. Ini suatu yang besar. Kemudian saya katakan tadi bahawa dalam agama Islam ni, yang kata agama yang sempurna ni, ada perkara yang melibatkan perkara-perkara yang mudah, terkait dengan benda-benda yang mudah. Contohnya membaca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu contoh. Contoh mudah insya-Allah. Kemudian ada yang sukar dalam Islam ni, ada amalan-amalan yang sukar, yang agak susah nak dilaksanakan. Contohnya mengerjakan ibadat haji. Itu bukan senang tu, susah. Kemudian dalam Islam ni ada perkara yang tersurat, ada perkara yang tersirat. Contoh yang tersurat itu adalah Nabi Muhammad SAW telah wafat. Semua orang tahu. Jadi yang tersiratnya, roh Nabi Muhammad SAW itu kita namakan sebagai roh Muqaddasah Mutasarrif. Yang berperanan, yang boleh berperanan dengan izin Allah walaupun telah wafat. Jadi ia memerlukan kepada ilmu kefahaman yang agak mendalam. Jadi bagi orang-orang awam, jadi hal isu yakazah ni bagi orang-orang awam yang mereka ini ilmunya tidak menyeluruh, tidak mendalam. Jadi bukan senang untuk memahami dan menerima persoalan yakazah ni. Jadi saya pada hari ini nak bercakap satu tajuk yang agak besar. Serius, penting, yang perlu difahami oleh umat Islam kita pada hari. Jadi untuk menerima dan meyakini soal yakazah ini bergantung kepada hidayah yang pertama. Taufik. Orang yang tak direzekikan dengan hidayah, tak direzekikan dengan taufik, maka mereka tidak boleh menerimanya. Mereka akan menolak. Mereka akan kata mengarut ya. Tak mungkin, mustahil, dan istilah-istilah yang seumpama itu menolak akan hal yakazah ini. Jadi untuk memahaminya, ia memerlukan kepada ilmu, perlukan kepada kefahaman yang bersesuaian dengan Islam itu sendiri. Jadi untuk menerima atau mengesahkan benarnya berlaku yakazah atau sebaliknya, kita hendaklah mengambil kira perkara-perkara atau faktor-faktor yang berikut. Yang pertama, jadi kalau yang nak bercakap soal yakazah ni, nak membahaskan, nak mengesahkan ya ataupun tidak, kalaulah mereka ini sekadar orang awam
yang ilmunya tidak mendalam dan menyeluruh, maka saya dah katakan tadi bahawa agak sukar ia menerima persoalan yakazah dengan mudah. Itu satu. Jadi kita tak boleh menerima pendapat orang awam. Pada adatnya tak boleh terima orang awam sebab mereka kekurangan ilmu. Yang kurang lah. Kalau ada juga orang awam yang kebetulan satu-satu ilmu tu dia pakar, tak apalah. Kalau berbetulan dengan Islam, okeylah, kita boleh terima. Yang keduanya, golongan ustaz-ustaz atau da'i yang tidak benar-benar faqih dalam bidang agama atau banyak bersandar kepada logik akal. Ni akhir zaman, banyak ustaz, banyak da'i, banyak ustazah, tapi tak benar-benar faqih. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin." Barang siapa yang Allah nak seseorang itu jadi baik, maka dia beri faham, diberi faqih, mengerti sungguh dalam bidang agama itu. Jadi kalau ustaz-ustaz ni, tokoh-tokoh agama ni banyak bersandar kepada logik akal. Kalau logik, terima. Kalau tak logik, tak boleh terima. Tambah-tambah macam isu yakazah ni. Jadi, kalau mereka tak kena gaya, sukar untuk menerima persoalan yakazah ni. Boleh berlaku pada seseorang. Samalah juga sekiranya untuk mengesahkan, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan yakazah ini, kita merujuk kepada ustaz-ustaz atau ulama Wahabi untuk memastikan sama itu benar ataupun tidak, maka kita boleh agak jawapannya bahawa golongan Wahabi ni, ustaz-ustaz Wahabi ni lebih cenderung atau lebih untuk menolak persoalan yakazah daripada menerimanya. Sebab itu saya katakan tadi berapa ramai ustaz-ustaz Wahabi yang ada pengalaman apa? Mendapat ilham, pengalaman beryakazah, ada karamahnya. Secara jujur, kita jarang dengar. Sebab mereka hanya menggunakan fikiran mereka yang dangkal. Mereka tak boleh pergi explore benda-benda yang mendalam. Hanya berdasarkan kepada zahir hadis. Kata Nabi SAW, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnan, sufaha'ul ahlam, yaquluna min qawlin khairil bariyah, yaquluna min qawlil khairil bariyah, la yujawizu imanuhum hanajirahum, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah, fa aynama laqitumuhum faqtuluhum." Dalam Fathul Bari, dalam juzuk yang ke-10. Artinya, akan keluar suatu kaum akhir zaman, orang-orang muda yang dangkal fikirannya. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairul bariyah. Maksudnya, firman-firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi, termasuklah hadis-hadis. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagai meluncurnya anak panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa dengan kamu, lawanlah mereka. Perangi mereka. Perangi mereka ni mana tentang mereka. Mana betulkan kesalahan mereka. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Jadi dalam hadis ini, diisyaratkan bahawa menurut Nabi SAW, ada sekumpulan di akhir zaman ni, orang-orang muda, yang pada umumnya muda-muda lah. Umpamanya dalam lingkungan 30-an, 40-an, 50-an, tu dianggap muda lagi lah. Yang mengeluarkan fatwa-fatwa agama berdasarkan Quran dan hadis. Nampak betul, nampak cantik. Hadis ni sahih, hadis ni hasan, doa tak pakai. Nampak tu macam hebat sangat lah. Zahirnya begitu. Tetapi keimanan mereka tipis sekali. Bahkan keimanannya keluar dari dirinya secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Tentu, sebahagian daripada kita terperanjat, terkejut. Kenapa jadi macam tu? Mereka bercakap menggunakan ayat Quran, baguslah. Mereka cakap tentang hadis-hadis yang sahih, baguslah. Maka untuk menjawabnya, saya baca lagi sebuah hadis. Kata Nabi SAW, "Taghzuna jaziratal Arab fayaftahu Allahu." Saya baca sampai situ saja. Kamu akan memerangi semenanjung Arab, lalu Allah akan menaklukkan bagi kamu. Maknanya,
di akhir zaman ni Imam Mahdi negara yang pertama dia nak serang ialah Arab Saudi. Kerana pemikiran, fahaman mereka adalah fahaman apa? Fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Golongan Wahabi ni banyak meyakini Islam berdasarkan kepada hujah-hujah atau dalil yang secara zahir, secara lahiriah sahaja. Persoalan roh, mereka ni tak minat. Mereka tolak. Sebab itu mereka ni jarang-jarang sekali menerima ajaran tarikat. Bahkan dianggap tarikat inilah satu perkara yang menyesatkan, yang merosakkan umat Islam. Jadi sebenarnya dalam Islam tulen, ajaran Islam tulen, tarikat, zikir, selawat, orang yang banyak ibadahnya, ada karamah, wali-wali ni, firasat, ilham, kasyaf, dan berbagai-bagai lagi inilah. Inilah dia bantuan yang diistilahkan sebagai bantuan ghaib. Tapi ditolak oleh golongan Wahabi ni. Ini namanya akhir zaman. Sebab itu hari ini budak-budak muda ni, yang mereka tak boleh fikir secara mendalam, nampak benda ni pelik aja. Macam hadis-hadis ni berkaitan cerita ini kelebihan-kelebihan, macam ni tolak, ini tak logik. Takkanlah buat benda macam ni, pahalanya besar sangat. Jadi golongan Wahabi dia berdasarkan akal pemikiran dia, bertuhankan kepada akal. Begitulah gambarannya. Sebab apa tuan-tuan saya kata begitu? Sebenarnya, sekiranya apa-apa amalan yang kita buat, apa-apa amalan kebaikan yang kita buat, ikhlas lillahi ta'ala, maka dapat satu pahala. Satu je pahala. Tapi satu pahalanya lebih besar lagi daripada dunia dan seisinya. Tapi bagi golongan Wahabi, rata-rata bila nampak, oi, pahalanya lebih, buat sikit takkan pahala tu lebih macam tu. Lalu dihukumkan hadis tu dhaif lah, maudhu' lah, mungkar dan seumpamanya. Jadi mereka bersandar kepada ulama-ulama kontemporari mereka, ulama-ulama mutaakhirin. Sehingga kan, kalau tuan-tuan kaji secara mendalam, banyak membaca, banyak mengkaji, kitab-kitab agama, ulama' Mu'tabariyah pun mereka edit dah, mereka sunting dah. Jadi yang lebih malangnya tuan-tuan, kalau golongan Wahabi, Ustaz Wahabi ni dah nampak lah terang-terang dia orang tolak Yakazah ni. Dia orang kononnya nak bukti dah dibagi bukti tadi, dia orang cenderung nak tolak juga. Yang masalah bin pelik bin ajaib ni, dalam negara kita ni, ampun maaf, ustaz atau ustazah yang aliran fahamannya ahli sunnah wal jamaah, bahkan ulama aswaja ni, sepatutnya mereka ini mendukung, menyokong. Sebab apa? Nanti saya akan bacakan hadis berkaitan dengan berkaitan dengan Yakazah ni. Mereka tidak mendalami, mereka tidak benar jujur terhadap agama. Dan lebih-lebih lagi mereka ini dalam masa yang sama tidak ada pengalaman mimpi yang benar ataupun beryakazah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun anggap benda ni hanya rekaan, hanya diada-adakan saja. Dan sekarang barulah saya nak bacakan hadis yang berkaitan dengan yakazah, persoalan yakazah ni. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah wa la yatamassal asyaitanu bi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Hadis sahih. Hadis sahih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang pernah melihat aku dalam mimpinya, bererti dia akan dapat melihat aku di dalam keadaan sedar. Sesungguhnya, syaitan tidak boleh menjelma dengan rupa aku, kata Nabi. Baik, sekarang kita dah mula perbahasan yang agak lebih detail, yang mendalam. Ya. Jadi dengar molek-molek tuan-tuan. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, terdapat kalimah atau perkataan man. Man ra'ani fil manam. Man ni maknanya sesiapa saja. Maknanya sesiapa saja boleh bermimpi dan beryakazah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yakazah ni secara sedar, melihat wajah Nabi, melihat Nabi SAW secara sedar. Man tu sesiapa sahaja. Tetapi perlu diingatkan kepada tuan-tuan bahawa
kebiasaannya yang bermimpi yang baik-baik, yang berkazah dengan Rasulullah itu adalah orang yang baik-baik dan beriman dan bertakwa, atau disebut sebagai orang soleh, lebih-lebih lagi para wali. Maka apakah hukumnya? Umat Islam sama ada yang biasa, lebih-lebih lagi para wali, lebih-lebih lagi orang yang bertakwa, maka hukumnya harus. Bila hukumnya harus tu, apa maknanya? Benda tu mungkin. Maknanya dengan kuasa Allah, Allah boleh mentakdirkan, boleh menentukan, memilih daripada hamba-Nya untuk mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya ulangi semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh memilih daripada kalangan hamba-Nya, terutamanya para wali atau orang yang bertakwa, untuk bermimpi bertemu dengan Nabi SAW atau beryakazah dengan Nabi secara jaga. Hukumnya tidak mustahil, iaitu hukumnya adalah harus, maka kita perlu kekalkan hukum harus itu. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh menjadikan seseorang itu, boleh memilih seorang itu untuk bermimpi atau beryakazah atau tidak. Hukumnya harus. Terserah pada dia. Dan sebagai tambahan dengan molek-molek tuan-tuan, tidaklah bermakna secara muktamad orang-orang biasa atau fasik mustahil bermimpi atau beryakazah dengan Rasulullah. Maknanya tidak mustahil. Boleh jadi juga orang-orang biasa atau orang fasik yang nak diberi hidayah, nak diberi kesedaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Pilih dia untuk mimpi Rasulullah atau beryakazah dengan Rasulullah, sehingga dengan itu dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk, disedarkan, dapat keinsafan, pun tidak mustahil. Hukumnya harus. Persoalannya, mengapa perkara yang khilafiyah ini, perkara yang tidaklah sebesar mana dalam sudut yang tertentu, sehingga orang nak menyesatkan. Kalau ada seorang itu, saya beryakazah, dikatakan sesat. Pasal apa sesat? Dia tak faham mana sesat tu apa dia. Sesat pasal apa sesat? Kalau orang tu telah benar-benar berjumpa dengan Rasulullah SAW secara sedar, disebut dalam hadis sahih, maka perkara itu benar berlaku. Dan sebagai contoh yang benar-benar realistik, dengar molek-molek, atau nyata dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini, apabila Fatah At-Tamimi bermimpi dan beryakazah dengan Rasulullah SAW, maka orang awam yang tak tahu apa-apa, atau ustaz-ustaz yang dangkal ilmunya, bahkan ulama-ulama yang fasik, yang melulu membuat kesimpulan dan rumusan tanpa soal siasat yang seadil-adilnya, mudah dan berani mengingkari hal yakazah ini dan menuduh sesat. Sedangkan mereka tidak mengetahui hakikat sebenar peristiwa yakazah tersebut. Bagi ahli-ahli jamaah kebenaran, ahli jamaah Fatah Tamimi, yang mana mereka yakin pimpinan mereka itu adalah Fatah At-Tamimi, Syuaib bin Saleh, Amir bin Umara, iaitu yang bertaraf wali dan mujadid, sahibul zaman. Mereka yakin. Jadi perkara itu tidak mustahil berlaku. Adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fatah At-Tamimi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak kenal Fatah At-Tamimi, yang tidak yakin, seumpamanya saya bagi contoh mudah tuan-tuan. Kita jumpa satu orang gila. Setengah orang dia melihat orang tu, dia nampak zahirnya gila, tapi rupanya kaji punya kaji, rupanya wali. Nampak zahirnya macam orang gila, macam orang tak betul, tapi wali. Maka orang-orang yang menganggap orang tu sebagai wali, maka dia akan lebih menghormatinya. Tetapi bagi orang yang menganggap dia tu benar-benar gila, tak betul, selebik dan sebagainya, tentulah dia mencemuh, dia tak percaya. Ini yang berlaku kepada Fatah At-Tamimi di negara kita ini. Sebab orang tak kenal. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Dituduh-tuduh di kata-katanya. Dulu saya dah jawab persoalan tambah syahadat. Sebenarnya itu bukan tambah syahadat. Dia orang kata tuduh tu tambah syahadat. Ini saya menjawab persoalan yang kedua, yakazah ini. Orang dah melihat karamah dia.
jamaahnya berkembang seluruh dunia. Nampak terang lagi bersuluh. Sehingga Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurhum. Hingga akhir hadis. Au kama qala. Senantiasa ada taifah yang apabila orang cuba untuk merosakkan dia, menjahanamkan dia, menyisihkan dia, tapi dia tetap steady je. Relevan je. Tetapi masalah rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi ustaz yang tak faham, yang dangkal pemikiran, yang fasik, na'udzubillah. Apa kata mereka, tuan-tuan? Oh, mereka punya aktiviti diorang semua bagus. Melainkan akidah diorang rosak. Tauhid diorang ni rosak. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, cuba kita lihat jamaah Fatah tahun ini. Berkembang seluruh dunia. Maju, tuan-tuan. Jadi buah yang manis. Buah yang manis, yang sedap dimakan, adakah mungkin pokoknya buruk, pokoknya tak elok? Biasanya kalau buah yang manis, yang sedap, lazat itu kerana pokoknya pun bagus. Akarnya pun bagus. Ini kita silap faham. Jadi di sinilah berlakunya kesilapan terhadap ataupun kepada ulama-ulama akhir zaman ini. Di mana Nabi SAW menyebut, syarrun nas al-ulama usu. Sejahat-jahat manusia ialah ulama su. Dalam ungkapan yang lain, Abu Darda menyebut, la takunu aliman hatta takuna bil ilmi amilan. Tidak dianggap seseorang itu alim sehinggalah dia beramal dengan ilmunya. Jadi sebenar-benar ulama itu dia beramal dengan ilmunya berbetulan dengan kehendak agama Islam, berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana min khairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqal ulama usu. Artinya, ada yang lebih aku takuti berlaku ke atas kamu, seseorang yang bukan Dajjal. Yang lebih aku takut daripada Dajjal yang sebenar. Mereka bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah? Siapakah dia, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, yakni dari kalangan ulama yang jahat, yang sesat lagi menyesatkan. Jadi setakat apa yang kita bahaskan tadi, daripada apa yang saya huraikan, saya buat pencerahan tadi, maka persoalan yakazah ni bukanlah satu persoalan yang sukar untuk kita faham atau kita terima. Sebab Fatah At-Tamimi ni, sebagaimana diyakini oleh anak muridnya, pengikutnya, adalah ketua wali, mujaddid. Maka karamah itu biasa berlaku. Untuk mimpi bertemu dengan Rasulullah secara jaga, yakazah itu adalah sesuatu yang harus. Tidak mustahil pun. Apa susahnya? Tiba-tiba wali ni dituduh sesat. Sesat, menyesatkan, dihebahkan, diviralkan. Dahsyat. Inilah namanya akhir zaman, diambang kiamat. Tetapi sekarang ni dah era kebenaran. Era pembongkaran. Nak dibahaskan habis-habis. Nak dituntutkan secara adil dan saksama. Jadi balik kepada orang yang tak faham ilmu tauhid ini. Secara mendalam, tak faham. Dia orang tak pandai untuk mengaitkan sesuatu dengan kuasa Allah. Sebenarnya semua itu berlaku dengan izin Allah. Apa yang mustahilnya? Mustahilkah yakazah atau mimpi itu boleh berlaku kepada Fatah At-Tamimi? Itu soalannya. Harus saja. Bukannya mustahil. Bila mustahil, kita seolah nak menyekat kuasa Allah. Nak menghadkan kuasa Allah. Tak teruk ke? Tak dahsyat ke? Seolah nak kata, oh yang ni Tuhan tak boleh buat. Bukannya yakazah tu berlaku kepada seorang perompak, pembunuh, pengedar dadah,
orang yang tidak sembahyang, atau seorang yang jahat. Ini seorang wali yang diketahui ramai oleh umat Islam. Ramai yang masuk Islam di tangannya. Yang buat kerja-kerja Islam, aktiviti Islam. Bahkan semua ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi itu ada pada dirinya. Sebab itu disebut dia sebagai Fatah At-Tamimi. Tapi yang namanya akhir zaman ni, yang banyak ustaz-ustaz yang tak faham ni, lebih cenderung kepada Wahabi ni, mereka menolak. Sebab itu dalam hadis yang lain, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Ini adalah hadis kursi ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Sebab itulah Imam Mahdi memerangi golongan Wahabi ni. Jangan tak faham, jangan tak tahu, jangan tak yakin, jangan tak percaya. Ada seperkara lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Semua orang tahu Islam adalah agama yang sempurna. Dan setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran Islam telah disampaikan oleh baginda. Tidak ada yang tercicir. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi satu perkara yang menjadi masalah besar atau isu yang besar kepada umat Islam akhir zaman yang berfikiran sempit, yang tidak memahami Islam secara yang tepat. Sebab itu namanya akhir zaman. Termasuklah ustaz-ustaz dan ulama-ulama kontemporari ini yang menyempitkan makna kesempurnaan Islam dengan menggunakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redha Islam sebagai agama bagimu. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jadi konon-kononnya mereka ini menggunakan ayat Quran ini untuk mengatakan bahawa mustahil Nabi SAW beryakazah dengan kita, atau kita boleh, umat Islam boleh beryakazah dengan Rasulullah dan bersoal jawab, atau dia mengajar sesuatu ilmu agama, kerana wahyu telah tamat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Cuba tuan fikirkan, saya nak bagi contoh macam ni. Apabila seseorang Islam bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, ini bermakna dalam mimpi tersebut Nabi SAW tidak boleh bercakap dengan kita lah. Tak boleh cakap dengan kita. Seolah-olahnya, kenapa saya cakap begitu? Sekiranya Nabi SAW bercakap dengan kita, dibimbangi Nabi SAW membawa ajaran baru. Padahal ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah pun sempurna. Adakah Islam begitu sifatnya? Beku dan jumud. Apabila seseorang itu bermimpi atau beryakazah dengan Nabi SAW, tidak boleh bertanya kepada Nabi. Nabi kena diam. Kalau peluk tubuh je. Diam. Berdiri je. Nak bertanya tak boleh. Nabi pun tak boleh ajar kita. Tak boleh nasihat kita. Tak boleh bercakap. Kalau cakap, nanti dikatakan Nabi SAW membawa ajaran Islam yang baru. Seolah ada agama, ada ajaran Islam yang belum lagi disampaikan oleh Nabi SAW. Adakah begitu tafsirannya? Maka di sini saya suka menyebutkan bahawa Syekh Jalaluddin As-Sayuti, setengah menyebut As-Suyuti, pernah membuat pengakuan bahawa dia berjumpa secara yakazah wa musyafahah sebanyak 75 kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Syekh Abu Hasan As-Sazali demikian juga. Dan makna yakazah wa musyafahah ini adalah jaga dan berbincang. Dan Nabi menasihatkan kita. Nabi menyebut sesuatu perkara kepada kita, itu semuanya adalah lingkungan Islam. Kalau dia memberitahu kita selawat, bermakna selawat itu telah pun ada dalam Islam. Tidak ada sesuatu yang Nabi ajar itu terkeluar daripada ajaran Islam. Jadi inilah umat Islam yang tidak faham, mereka menyempitkan makna sempurna. Bagi contoh bandingan nak mendekatkan faham, ambillah adil ya.
seorang yang berpoligami kahwin 2. Contoh. Kan? Yang seorang isterinya kurus, yang seorang isterinya gemuk. Yang kurus tu makan 1, contohnya ikan temenung. Yang gemuk tu makan 2 ekor. Jadi bolehkah kita kata itu tidak adil? Adil lah. Yang kurus makan 1, yang gemuk makan 2. Tidaklah mengurangkan atau mencacatkan makna adil tadi. Contoh lain lagi. Contoh lain. Sama halnya bila kita macam tahiyat awal, tahiyat akhir kita bagi salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bagi salam pada Nabi. Nabi jawab. Sedangkan Nabi dah wafat. Maka itulah namakan Nabi ni roh mukadasah mutasarrif. Dia boleh jawab salam kita. Jadi bukankah semua ajaran Islam itu telah sempurna? Kalau nak kata sempurna tu tak boleh ajar-ajar lain dah. Tak boleh ajar ni. Mana kita nak bagi salam pun tak boleh lah sempurna dah. Statik macam tu. Bukan macam tu. Bandingan lain lagi insya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Bila kita ibadat, tidak menambahkan kesempurnaannya. Bila kita tidak ibadat pun tidak menambahkan kesempurnaan. Dia tetap sempurna. Jadi sempurna ni kita kena faham. Jangan ikut apa yang kita faham. Tapi apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di sini Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci. Tak boleh dibandingkan dengan makhluk-makhluk ni. Tak boleh dilintas pun. Sekadar untuk memberi kefahaman. Mendekatkan faham kepada kita. Para ulama sufi telah mentafsirkan hadis. Hadis yang saya baca tadi, man ra'ani fil manam fa sarna fil yaqazah fala yatamassal asyaitanu bi, rawahul Bukhari wa Muslim tadi ni. Barang siapa yang berjumpa dengan Rasulullah tadi, ia akan berjumpa dengan Rasulullah secara jaga di dunia ni. Jadi setengah orang kata itu maknanya jumpa di akhirat. Dan akhirat dah tentulah jumpa. Di padang mahsyarnya, kalau yang bernasib baik direzekikan dengan rahmat, kasih sayang Tuhan, berjumpa di surga itu dah tentulah. Makna di dunia tu boleh. Hukumnya harus. Takkan kita kata berjumpa secara jaga Rasulullah ni mustahil. Makna mustahil, Tuhan tak boleh buat. Pasal apa? Dia maha berkuasa, tak boleh buat. Apa yang ada pengalaman? Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Abu Hasan Ash-Shazali, Syekh Abil Abbas Al-Mursi, dan banyak lagi lah. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Bahkan sebahagian daripada mereka bersoal jawab lagi. Bersoal jawab. Dia tanya, Nabi jawab. Boleh macam tu. Sekarang ni kita terbalikkan cakap. Tak boleh. Mustahil. Karut. Ini ajaran baru. Bukan. Islam dah memang sempurna. Tapi apa yang Nabi ajar tu adalah contohnya menjelaskan hadis. Memberikan selawat. Benda yang memang dah ada dalam Islam. Itu bukannya mustahil. Apakah hukumnya di sisi Islam? Kuasa Allah ni hukumnya harus. Ini adalah ajaran pengamalan yang dilakukan oleh semua ahli-ahli sufi, ahli-ahli tarikat. Tapi kita ni dah didoktrinkan oleh golongan Wahabi ni. Sebab itu kita tak percaya. Kita kata mengarut. Padahal yang mengarut tu kita. Yang kita tak faham Islam yang sebenar. Ni namanya akhir zaman. Nak kiamat dah. Sebab itu perlunya Fatah Tamimi ni zahir. Sebab perlunya Imam Mahdi ni datang untuk membetulkan keadaan macam ni. Keadaan yang dah teruk dunia ni. Dan satu perkara yang besar yang memang benar ditolak oleh golongan Wahabi. Saya dah kata golongan Wahabi di Malaysia ni sepatutnya terpinggir. Kita ni mazhab Imam Syafi'i Ahli Sunnah wal Jamaah, kita rujuklah kepada pakar-pakar ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan ambil pandangan golongan Wahabi, tolak terus. Talak 3 yang dengan diorang ni. Sebab diorang ni membawa satu ajaran yang salah, terutamanya akidah. Sebab itu Imam Mahdi memerangi Wahabi. Itu dah muktamad dah. Kita apa nak ragu-ragu lagi? Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, pengasas tarikat Tijaniyah, yang mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan jaga, menerima amalan wirid lagi dari baginda SAW. Ini bukan bererti Nabi ni bawa benda yang Islam dah sempurna, bawa ajaran baru. Bukan begitu tafsirannya. Islam memang dah sempurna. Apa yang dibagi itu selawat memang dah ada dalam Islam. Kalau ayat Quran memang dah ada dalam Islam. Bukan benda yang baru. Jadi kita nak menyempitkan makna sempurna. Statik saja. Kalau begitu macam tadilah, kalau kita selawat kepada Nabi, Nabi jawab dengan izin Allah. Kita bagi salam kepada Nabi, Nabi jawab dengan izin Allah.
Jadi kalau ikutkan pada lahiriahnya, statik ya, Islam dah sempurna, Nabi tak payah apa-apa nak jawab ke, tak nak respon kepada umat Islam, tak payahlah. Islam dah sempurna, habis cerita. Dia dah wafat. Nabi dah wafat, habis cerita. Nabi jasadnya wafat, tapi rohnya hidup. Roh mukadasah mutasarrif. Bagi golongan Wahabi dan orang ahli sunnah wal jamaah yang tak faham. Ramai yang tak faham. Pasal apa tak faham? Ni dia ambang kiamat. Ramai orang tak faham ajaran Islam yang tulen tu macam mana. Benarlah kata Nabi SAW, bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada. Islam tu dagang, Islam tu pelik. Islam akan kembali dagang. Maka datangnya Imam Mahdi ni membetulkan keadaan semua ini. Dan sebagai rumusan yang terakhir, saya akan sambung ni. Boleh jadi saya sambung, iaitu menjawab isu Yaqazah ni. Yang pertama, ni sebagai rumusan besar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah hidup ulama-ulama sufi ya, banyak memaparkan tentang karamah, kasyaf, Yaqazah. Yakni mereka diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara-perkara luar biasa yang dapat melihat perkara gaib, berjumpa Rasulullah secara jaga, dapat ilmu laduni dan lain-lain. Kalau Ustaz Wahabi, ada orang tolak. Jadi kita ni nak ikut Wahabi ke nak ikut Ahli Sunnah wal Jamaah? Nak ikut Ahli Sunnah, inilah pendirian kita. Biar terang lagi bersuluh. Seterusnya, ulama sufi kerohanian ni sangatlah memelihara hukum. Biasanya begitulah. Banyak ibadahnya, kuat mempertahankan sunnah, rajin tahajud, hidup sederhana, akhlak, pengorbanan, perjuangan, meyakinkan orang ramai. Biasanya begitulah. Tapi ulama-ulama sufi ni yang ditolak oleh golongan Wahabi ni, tuan-tuan. Dan berapa ramai dari pengalaman dan realitinya. Pengalaman realitinya, ulama-ulama rasmi. Ulama-ulama rasmi. Jadi yang terdiri daripada wali Allah. Berapa ramai ulama yang terdiri wali Allah. Terlalu jarang kita dengan ulama lahir atau kita dengarlah ulama lahir atau ulama rasmi disebut sebagai wali Allah. Jadi kita benda ni kena anggap besar lah. Wali ni besar. Wali ni besar. Orang yang paling tinggi takwanya di dunia ni wali-wali lah. Nabi dan Rasulullah sudah automatik lah. Dia orang lebih tinggi lagi lah. Dan biasanya ulama rasmi akhir zaman tidak ada jamaah dan tidak berjamaah. Biasanya. Tiada pengikut dan tidak tegas dan serius dalam menghayati sunnah Rasulullah SAW. Dan lagi, ulama rasmi biasanya menuduh sesat terhadap ulama-ulama sufi. Dalam sejarah Islam, ulama-ulama sufi yang dikecam, bahkan dituduh kafir, syirik, ekstrim, menentang pemerintah, pembawa bid'ah. Antaranya siapa, tuan-tuan? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Junaid Al-Baghdadi, Abu Hasan Al-Ash'ari, Syekh Abdul Qadir Jalani, Yazid Al-Bustami, Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Syekh Nuri, Imam Sya'rani, Imam Haramain, Imam Qusairi dan lain-lain. Ini bermakna apa yang berlaku kepada Fatah At-Tamimi yang tulen, yang sebenar, merupakan pengulangan sejarah ke atas pejuang-pejuang kebenaran, dan ia adalah tradisi kepada pejuang yang mencari cinta dan takutkan Tuhan. Dan insya-Allah tidak lama lagi rahsia ini akan terbongkar, tuan-tuan. Sebab itulah diingatkan kepada ahli-ahli agama yang berjawatan rasmi, ahli agama, perosak agama di atas nama agama. Ahli agama yang ikhlas terkecuali. Ahli agama yang jujur terkecuali. Tapi ahli agama, perosak agama di atas nama agama, sudah sampai masanya. InsyaAllah. Maka hendaklah kita berusaha untuk bertaubat, kembali ke pangkal jalan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kita ni manusia yang hina dina, yang selalu melakukan dosa. Memang kita ada salah silap. Jadi, kita hendaklah berusaha bertaubat. Dan sebagai rakyat Malaysia, doakan Ustaz-Ustaz Wahabi ni dapat hidayah, dapat petunjuk. Jangan terus berlagak. Jangan terus sombong. Jangan terus rasa diri tu benar dan sentiasa benar. Imam Mahdi pun akan memerangi golongan Wahabi ni. Patut kita kena takut lah. Kalau betul lah Imam Mahdi memerangi kita, macam mana? Padahal golongan ni memperkatakan tentang lahiriah, mempertahankan hadis sahih. Tapi apa yang tak kena? Yang tak kenanya orang
ngaji, baca Yasin malam Jumaat pun kena bid'ah, masuk neraka. Macam itulah fahaman dia orang. Buat benda yang bid'ah, Nabi tak buat. Sesat masuk neraka. Wa kullu bid'ah dalalah. Wa kullu dalalah finnar, masuk neraka. Ini fahaman mereka. Jadi selepas ini kena berhalus, kena berhati-hati. Kalau nak panggil soal siasat, kena adil. Kena adil. Ulama rasmi ni biasanya mencari salah rakyat. Cari salah rakyat. Golongan yang tak ada kuasa, cari salah rakyat. Tapi nak menegur pembesar-pembesar kerajaan, takut. Jadi sebagai rumusan yang terakhirnya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, maka dalam negara Malaysia ini kita bertuah kerana adanya tokoh iaitu Fatah At-Tamimi, Shu'aib bin Saleh, yang diisyaratkan, yang disebut dalam hadis tu, bukannya mustahil. Dia orang daripada Nusantara, keturunan Bani Tamim, keturunan Ahlul Bait. Tak mustahil. Tidak ada bezanya orang Arab dengan orang Ajam, melainkan apa? Takwa. Dah tu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia. Siapa? Orang Arab. Orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa tu siapa? Tak kira siapa. Kalau dia bertakwa, dialah orangnya. Dah nak jadikan takdir habuan untuk kita orang Melayu di akhir zaman. Akan banner empire. Jadi ini memberi ingatan kepada ulama-ulama, kepada ustaz-ustaz yang ada kepentingan, yang cinta dunia. Ia juga menjadi ancaman kepada saya. Sekiranya saya ni tak betul, sekiranya saya ni haprak, cakap tak serupa bikin, maka saya yang akan dihukum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita berdoa supaya ulama-ulama di Malaysia ni, supaya mufti-mufti di Malaysia ni, supaya pendakwah-pendakwah da'i ni berani untuk bercakap benar dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana. Jadi apabila ada golongan dalam negara kita membawa bid'ah dalalah, ini benar-benar bid'ah dalalah yang sesat, hendaklah ada orang yang faham, yang ada ilmu, yang sedikit sebanyak untuk membetulkan keadaan ini. Maka marilah kita sama-sama rasa sayang kita terhadap ulama-ulama. Ustaz-ustaz ni sayang sebenarnya. Kita tak nak mereka ini rosak. Maka kita mendoakan mufti-mufti, ulama-ulama, para duat pada ustaz-ustaz ni. Tak kiralah yang golongan Wahabi tadi. Supaya mereka dapat hidayah, kembali ke pangkal jalan, berlapang dada, mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Maka Malaysia akan jadi sebuah negara yang benar-benar cemerlang, gemilang dan terbilang menurut ukuran Tuhan. Jadi ampun maaf daripada saya yang banyak dosa. Saya ini banyak dosa sebenarnya. Yang banyak aibnya, yang banyak kelemahannya. Saya lah rasa diri saya ni yang paling banyak kesilapannya, lebih lagi daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan ceramah ini, dengan motivasi ini, dengan kuliah ini, dapat menebus dosa-dosa yang silam. Sekian ampun maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.